wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat kuliah duha minggu pertama, kita bersama dalam membicarakan kitab Kashful Ghimmah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, dah pun wafat sekitar 200 tahun yang lalu. Kitab membicarakan tentang hal ihwal kematian. Halaman yang ke-51, halaman yang ke-51, ruangan tepi, hamish, dalam kitab Furu' Masail juzuk pertama, di ruangan tepinya, hamish, halaman 51, bawah sekali, dalam kurungan, adapun alamat su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Adapun alamat su'ul khatimah itu, seperti kata ulama radhiyallahu anhum, bermula sebab yang menghukumkan bagi kejahatan mati. Kejahatan mati, mati diletakkan pada kedudukan yang keji, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ta'awwazu billah min jahdil bala wa darakis syaqa. Minta lindung dengan Allah daripada malapetaka, mala bahaya, bala bencana yang mengakibatkan kesengsaraan hidup. Satu. Yang kedua, minta lindung dengan Allah daripada darakis syaqa, kedudukan yang keji. Apakah kedudukan yang keji? Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti, tokoh ulama hadis yang dihormati lagi disegani, dah pun wafat sekitar 500 tahun yang lalu, dalam pengumpulan hadisnya Al-Jami'us Shaghir meletakkan kejahatan mati itu merupakan darakis syaqa, kedudukan yang keji. Kejinya dia di sisi Allah. Maka mati dalam kalangan hamba-hamba Allah yang jahat, wal-iyazubillah. 4 perkara seseorang itu diletakkan dalam kedudukan yang keji, su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. 4 perkara. Pertama, memudahkan sembahyang, meringan-ringankan sembahyang fardu 5 waktu, mensia-siakan sembahyang fardu 5 waktu. Maka tempatnya nanti di satu tempat yang hina, kedudukan yang keji, darkis syaqa. Saat matinya mengerikan, mati dalam su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Yang kedua, minum arak, perbuatan keji, dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kamu daripada 7 yang membinasakan. Maka salah satu daripada 7 yang membinasakan itu minum arak. Maka matinya nanti mati yang sehina-hina tempatnya,
su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Yang ketiga, derhaka kepada dua ibu bapanya. Yang keempat, menyakiti akan orang muslim. Ya, memudah-mudahkan sembahyang sehingga meninggalkan sembahyang itu merupakan perbuatan dosa besar. Minum arak, dosa besar. Derhaka kepada ibu bapa, dosa besar. Maka tiga yang pertama ini merupakan dosa besar. Dosa besar itulah menjadi sebab utama seseorang itu mendapat su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan, yang disebut kejahatan mati. Diletakkan dari kalangan darkis syaqa, kedudukan yang keji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan keempat, menyakiti orang muslim. Apabila sebut menyakiti orang muslim, pembohong, pendusta, ya, maka sifat-sifat nifak munafik dah ada pada dirinya. Waliyazubillah, itu tanda-tanda dia bakal menerima su'ul khatimah, kesudahan, seburuk-buruk kesudahan pada saat detik matinya. Allah zahirkan dia mati dalam keadaan yang keji. Waliyazubillah. Dan kata lagi, kata mereka itu, dan lagi kata mereka itu, sebab jahat kesudahan itu, sebab su'ul khatimah itu, tiada ada melainkan orang yang mengekalkan atas maksiat pada batin dan maksiat pada zahir. Mengekali perbuatan maksiat itu adalah perkara yang dibenci Allah. Meletakkan dia pada kedudukan yang keji, darkis syaqa. Akibatnya, pada saat detik hari matinya, dia mendapat penghinaan dari Allah. Su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah ayat 59 surah Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan wujudnya di kalangan hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang meringan-ringankan, golongan manusia hamba Allah yang meringan-ringankan kewajiban solat fardu 5 waktu. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat ila akhiril ayat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Mereka itu meninggalkan zuriat mereka, yang mana zuriat yang ditinggalkan itu nanti zuriat yang mensia-siakan sembahyang, meringan-ringankan sembahyang, meninggalkan sembahyang, malah mengikut kehendak hawa nafsu masing-masing. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan dalam Al-Quran betapa umat akhir zaman
berdepan dengan kemelut. Generasi yang meninggalkan sembahyang, generasi umat Islam yang mengikut kehendak hawa nafsu. Akhirnya fasaufa yalqauna ghayya. Allah akui pada ayat 59 surah Maryam, fasaufa yalqauna ghayya. Akhirnya mereka ini sesat hidup mereka. Sesat ghayya, sesat hidup mereka ini. Kerana dua gejala. Adha'us salah wattaba'us syahawat. Adha'us salah, mensia-siakan, meringan-ringankan dan meninggalkan salat. Seterusnya mengikut kehendak hawa nafsu. Wal'iyazubillah. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja merupakan dosa besar. Maka membimbangkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berakukan pada ayat 59 surah Maryam, generasi umat Islam akan datang generasi yang meninggalkan sembahyang, mengikut hawa nafsu masing-masing. Akhirnya hidup dalam kesesatan. Fasaufa yalqauna ghayya. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh kerana meninggalkan sembahyang dengan sengaja, tak ambil peduli, tak ambil berat tentang rukun Islam yang kedua, tergamak meletakkan diri dalam kedudukan darakis syaqah, kedudukan yang hina lagi keji, sanggup matinya, mati yang mendapat penghinaan di sisi Allah, su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, paling mengerikan, paling menakutkan kalau ini berlaku, generasi itu ditemplak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin pernah saya cerita, mungkin tak pernah cerita. Dengar dulu lah. Mungkin pernah cerita, mungkin tak pernah cerita. Cerita mungkin pernah, tak dengar je. Kawan saya, dia balik dari kerja. Masa tu bujang lagi, saya bujang, dia pun bujang. Saya baru mengajar sekolah menengah Arab tinggi. Dia dah lama bekerja sebagai jurutera oil and gas. Waktu tu dia pakai perdana 1990 berapa ya? 1995 agaknya. Kalau 1995 ni pakai kereta perdana, orang kaya lah tu. Jadi dia kerja Petronas, teringin dia nak makan sate kajang. Dari Kuala Lumpur dia terus ke Kajang. Dia pun mula terfikir, dah maghrib ni, jam jalan. Sama ada jamak takdim, tak sempat, jamak takhir ajalah. Kalau sempat, kalau tak, jamak takyah. Kuala Lumpur jam. Sampai Kajang dia pun makan sate kajang. Makan sate kajang, dia jaga tak banyak. Dia pun start kereta balik. Tak fikir lagi lah, nak jamak takdim tak sempat, jamak takhir lah.
Daripada jalan Sati Kajang tu, dia boleh ikut jalan dekat rel kereta api, stesen kereta api Kajang. Stesen kereta api Kajang tu, depan tu ada sekolah, ada bus stop. Hujan renyai-renyai waktu tu. Maghrib tu hujan renyai. Maka seorang wanita lawa tahan dia. Dia pun berhenti. Dia tanya, "Cik Adik nak ke mana?" Lawa, dia berhenti. Kalau tak berhenti. Sembunyi. Oh, sembunyi. Maka dipikir sembunyi tak jauh. Kajang, Bangi, sembunyi. Ataupun ikut Sungai Ramal tu boleh. Bolehlah. Naiklah. Naiklah kereta dia. Ceritanya, kawan saya ni dia suka lagu Alley Cat. Dibuka lah. Masa tu pakai tape lagi. Alley Cat. Senandung. Bukan Mawar Merah. Bukan Senandung, Mawar Merah. Jadi perempuan yang numpang ni, yang lawa ni, boleh nyanyi pula tu, Sekuntum Mawar Merah. Wah, dia kata, oh ni. Sampailah sembunyi. Berhentilah. Dia kata, "Kak," dia kata, "Bang, tu rumah." "Oh, tu rumah. Kalau apa-apa, singgahlah." Okey lah. Tuan-tuan, baliklah. Sampailah ke Kulai. Tapi dia bukan orang Kulai, dia kawasan daerah Kulai. Saya pun berulang-alik ngajar sekolah Arab naik motor EX5 tu. Maka terjumpa dia. "Pi, balik." Balik. "Pi," dia kata, "aku nak cerita dengan kau. Semalam anak dara tumpang kereta aku." Aku cakap, "Berani kau." Kesian dia, hujan-hujan tumpang. Tak apalah. Datang rumah aku. Datanglah. Saya pun datang rumah dia. Datang rumah dia, dia kata, "Pi, hari ni aku nak balik cepat." "Kenapa?" "Perempuan yang tumpang kereta aku tu tertinggal. Dua lah, beg tangan ataupun payung dia tertinggal. Aku nak pulang ni," dia kata. "Pulanglah," aku cakap. Pulang. Jadi tuan-tuan, tak tahu apa-apa. Saya pun baliklah ke sekolah Arab Kota Tinggi nak ngajar. Tiba-tiba malam, dah cerita ni dah berlarat, dah sehari. Mak saya telefon, beritahu kawan baik kau masuk hospital Kulai, kena denggi. Wah, aku cakap, masa tu pengarah dia Dr. Arba'in, pencin dah. Saya pun telefon Dr. Arba'in, "Doktor, kawan baik aku, kawan baik kau masuk hospital Kulai." Dia kata, "Lupa nak beritahu Ustaz, masuk hospital. Kenapa?" "Suspek denggi." Dah aku cakap, muda-muda kena denggi, mati gitu. Maka tuan-tuan, saya pun pergilah hospital Kulai. Dr. Arba'in pun ada. "Suspek denggi je," dia kata, "Ustaz." Yelah. Datang. Saya tengok dia, "Betul ke kau ni kena denggi?" Dia kata, "Macam denggi," dia kata. Kerana gigil tu macam denggi. Jadi dia ceritanya, hari tu saya balik ke sekolah Arab Kota Tinggi nak ngajar. Dia pun baliklah ke Kuala Lumpur. Maka berhentilah di Semenyih nak hantar beg tangan dengan payung tu. Berhenti, nampak ada seorang perempuan tua, makcik tua sedang sapu kat luar rumah. Dia pun bagi salam pada makcik tu. Makcik tu pun jawab, "Kenapa nak? Ini ke rumah Fulanah binti Fulan?" "Betul," dia kata. "Kenapa nak?" "Saya nak hantar barang
nak hantar barang. Ya. Semalam maghrib isyak itu ditumpang kereta saya sehari lalu lah. Ditumpang kereta saya sehari yang lalu. Jadi kat sini saya berhenti hantar dia. Dah sampai dekat rumah saya, esoknya saya sedar barang dia tertinggal. Jadi saya nak balik semula ni kerja. Jadi petang ni saya hantar lah, lebih kurang pukul 5. Pukul 5 petang. Maknanya dah 2 hari dia pun nak hantar. Ni dia barang ni. Maka makcik tu tengok. Saya tak pasti. Yang saya tahu beg tangan tu, beg tangan ke payung. Makcik tu tengok, dia berlari masuk dalam rumah. Berlari masuk rumah. Wah, kawan saya kata, ini lakonan Hindustan ni. Masuk dalam rumah ni. Masuk dalam rumah. Dah masuk dalam rumah. Makcik tu pun tengok, kawan aku pun tengok. Kenapa main tengok-tengok ni? Maka makcik tu kata, nak masuklah rumah kejap, masuklah. Makcik terkejut sebenarnya. Masuklah dia. Makcik saya sebenarnya nak pulang aja, bukan nak jumpa dia. Betul lah, anak nak pulang aja. Sebenarnya anak makcik yang kau cerita ni dah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Dia meninggal dunia tempat mana yang ditumpang kau nak. Dia balik kerja. Anak makcik ni memang tak jaga semayang. Jadi dia balik kerja, dia tunggu bus stop dekat situ lah. Sesing Ketapi Kajang, sekolah rendah apa tu, ada bus stop situ. Waktu tu hujan lah dia kata. Jadi bas tu tak macam mana, terlanggar dia. Bas dengan jam-jam nak kejar-kejar, langgar anak makcik, mati dia kat situ. Bawa ke hospital, mati. Jadi sedih sangat dia kata. Dah 2 tahun dah. Oleh kerana dia ni anak bongsu, makcik sayang sangat dengan dia. Sebagai kenang-kenangan dia, jadi beg tangan dia ni makcik simpanlah dalam gubuk. Kalau makcik rindu dia, makcik tengoklah beg tangan ni. Okey. Yang makcik terkejut, anak datang nak pulang beg tangan. Maka makcik pun masuklah dalam rumah, tergesa-gesa. Buka gerobok, beg tangan tak ada. Mula makcik terkejut. Bila masa anak ni masuk dalam rumah, ambil beg tangan. Kawan saya ni pun dah mula. Ni cerita apa ni? Ni cerita apa ni? Cerita apa? Sekuntum mawar merah. Maka tuan-tuan, makcik tu bawa si kawan saya ni pergi tanah perkuburan dekat Semenyih itu. Pergi Semenyih. Tengok kubur tu kat Semenyih. 5:30 kawan saya ni pun start kereta dia, berdezup balik. Tu pukul berapa sampai tu? 4 jam sampai dah. Sampai di Gigil. Maka mak dia kata, kau pergi telefon kawan baik kau tu, Dr. Arba'in. Hidup lagi Dr. Arba'in, Taman Impian Mas. Dia pun telefon Dr. Arba'in, pengarah Hospital Kulai waktu itu. Yang kenal-kenal lah. Dr. Arba'in kata, masuk. Tas pun nama dia lah. Masuk lah. Dia pun cek-cek, kau dulu. Suspek dengki. Bukan suspek dengki, Gigil tu mengenangkan. Jadi saya datang, tuan-tuan, saya datang, saya tanya, dia pun tanya dengan saya, aku nak tanya dengan kau lah, siapa yang numpang aku tu? A. Kuntilanak, B. Polong, C. Jembalang, D. Tiada jawapan yang diberikan. Jawapannya D lah, tiada jawapan yang diberikan. Bukan kuntilanak, bukan polong, bukan jembalang.
Tapi itu adalah kembar si mati dari jenis jin. Itu kembar jin dia. Namanya qarin, kembar dia. Kembar kita ni, jenis jin ni yang disebut qarin tu, kembar ni ikut kita. Kalau kita baik, dia baik. Kalau kita jahat, dia jahat. Kalau kita lanun, dia lanun. Kalau kita khatam Al-Quran sekali, dia khatam Al-Quran 2 kali. Dia ikut kita. Kembar kita jenis jin tu. Maknanya jangan kita risau. Ada hikmah kenapa Allah lahirkan seseorang itu bersama dengan kembarnya dari jenis jin. Setiap kelahiran manusia ini bersama-sama dengan kelahirannya kembarnya daripada jenis jin. Itu je. Kalau kita baik, dia baik. Kalau kita jahat, dia lagi jahat. Kalau kita penyangak, dia penyetan. Ini memang setan. Jadi ceritanya ni, apabila dibicarakan, saya pun sebut begitulah, yang tumpang kau ni kembar si mati dari jenis jin. Maka kawan saya ni, dia ni engineer, belajar dekat Texas, United States of America. Dia mana nak faham benda macam ni? Dia kata biar benar kau fikir kita ada kembar-kembar, tak nampak pula kembar, biar betul kau. Yelah aku cakap, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang mudah untuk kita faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dia kata macam mana dia boleh suka-suka menyerupa wajah seseorang. Inilah dia jin. Jin yang merupakan kembar kita ni, dia boleh tasyakul, membentuk, tasawur, menyerupa seperti wajah kembarnya sendiri. Saya ada kembar daripada jenis jin. Maka kembar saya jenis jin tu, dia boleh tasyakul, membentuk, tasawur, menyerupa seperti rupa saya. Tapi adakah saya boleh bertemu dengan dia? Tak mungkin bertemu. Kerana kalau bertemu, dia takkan mampu tasyakul dan tasawur. Tapi kalau dah tuannya tak ada, maka kembarnya ni mampulah tasyakul, tasawur, membentuk dan menyerupa seperti kembar dia jenis manusia. Pun begitu, dia tak dapat membentuk menyerupa yang benar-benar, seiras saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana dia bukan daripada jenis manusia yang sebenar. Cuma bentuk rupa seiras tu ada. Moral of story, apa sebenarnya nak faham daripada cerita ni? Nak faham daripada cerita ni, maknanya kembar dia daripada jenis jin ni terseksa. Terseksa bukan berarti diseksa macam begitu. Dia tahu tuan dia dah meninggal dunia, tetapi tuan dia ni bermasalah di alam barzakh sana. Maka dia pun terasa kerana tuan dia ni mengalami kesusahan di alam barzakh. Dia pun tak selesa. Itulah dia menyerupa, membentuk. Yang mangsanya kawan saya. Itu.
Mujur tuan-tuan tak jadi mangsa. Itu pemangsa lah. Apa tujuannya? Tujuannya nak beritahu bahawa si kembar dia, jenis manusia yang telah selamat dikebumikan, disemadikan dah 2 tahun, susah hidupnya di alam barzah, perlu dapatkan bantuan. Maka kembarnya dari jenis jin di dunia yang masih lagi hidup, yang usia umurnya ada riwayat menyatakan sehingga 700-800 tahun, itulah usia umur jin. 700-800 tahun kalau dikirakan berdasarkan tahun yang manusia tempuhi. Jadi kiranya ternampak wajah seseorang, kelibat seseorang yang dah meninggal dunia, itu isyarat agar yang hidup ini hadiahkanlah, sumbangkanlah, doakanlah kepada si mati. Si mati itu perlukan. Ya, maka cerita ni jelas mak dia beritahu anak dia ni memang tak sembahyang, kerana balik kerja dah pukul berapa, memang tak ambil berat soal sembahyang. Ni itu cerita dia. Moral of story, ni dia. Apabila mensia-siakan, melengah-lengahkan, malah sampai meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu, su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan, tak habis begitu sahaja. Alam barzah tersiksa, wal'iyazubillah. Kembar jenis jin pun terasa terpaksa kerja lebih, tasyakul tasawur, membentuk menyerupa, nak beritahu kepada manusia di persekitaran, tolonglah topapkan si arwah, topapkanlah si arwah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kawan-kawan kita pergi umrah. Jadi yang kita ni pun nak pergi umrah, tak jadi. Maka kawan kita dah berlepas, tak apalah, kita tangguhkan dululah. Apabila kawan kita ni tawaf, dia nampak, Haji Tugiman kata tak jadi, pergi pula, ikut package mana ni? Wah, dia pun kejar Haji Tugiman tu. Haji Tugiman tu tawaf, memang serupa, sebiji. Cuba nak dekat aja, tak tahu mana pergi Haji Tugiman tu. Tapi ketika tawaf nampak Haji Tugiman tu tawaf, kata tak jadi pergi, ada masalah. Tiba-tiba kita nampak dia sedang tawaf. Dia pergi dengan travel mana? Lepas ke visa dia? Macam-macam tanya. Jadi yang kita nampak tu kembar Haji Tugiman. Tak percaya, telefon, angkat pula. Kenapa? Ji, engkau kat mana sebenarnya? Aku nampak engkau tawaf. Mana aku ada dekat Medirana. Yang kau nampak tu di Medirene. Apa cerita? Engkau ni. Jadi kembar dia jenis jin tu dah awal pergi. Kerana kembar dia jenis jin tu, dia tak perlu visa, dia tak perlu ambil apa nama travel and trouble, tak perlu dia. Oleh kerana dia ni orangnya beribadah, kembar dia pun beribadah. Malah lagi kuat, kembar dia jenis jin ni beribadah. Itu aja.
dan baginya mendahulu atas mengerjakan dosa besar, menipu daya bagi Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan dosa besar, 7 dosa besar yang Rasulullah sabdakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kamu daripada 7 dosa besar yang membinasakan. Yang melakukan dosa besar, dia diletakkan pada darkis syaqaq, kedudukan yang keji. Saat detik matinya nanti, wali'ayazubillah, su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Adapun orang yang ada ia atas ketiadaan istiqamah pada zahirnya dan tiada mengekali atas maksiat pada batinnya, maka tiada kami dengar. Ya, kalau dia juga pelaku maksiat, tapi bukanlah maksiat yang berterusan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, mengekali perbuatan keji, mengekali minum arak, meletakkan dia pelaku dosa besar, su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Akhirnya matinya mendapat penghinaan di sisi Allah. Kiranya dia ni juga pelaku dosa besar, tetapi dia tak mengekali. Ada ketikanya dia melakukan, ada ketikanya dia menjauhkan. Kiranya dia tidak mengekali melakukan dosa-dosa besar, belum lagi ada berita-berita, keterangan-keterangan menyatakan dia mendapat su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan pada saat detik hari matinya. Belum dengar lagi cerita berita dari orang-orang yang saleh, kata Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Dan tiada kami ketahui bahawasanya seumpamanya disudahi baginya dengan kejahatan sekali-kali. Ia menyatakan bahawa memang manusia ni berdepan dengan gangguan al-khannas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas, syaitan yang menghilang dan mendatang, menghilang dan mendatang, menghilang dan mendatang. Jadi oleh kerana kita ni berdepan dengan syaitan al-khannas, menghilang dan mendatang, ditakuti kita juga berulang-ulang melakukan dosa, kita juga berulang-ulang melakukan kejahatan. Wal-iyazubillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang berhadapan dengan serangan-serangan sedemikian, agar kita berulang-ulang kali bertaubat. Awabin, awabin itu maknanya berulang-ulang kali bertaubat. Ya, sekali kita bertaubat, kemudian kita ulangi lagi taubat, kita ulangi lagi taubat, kita ulangi lagi bertaubat. Dah 5 kali kita mengulangi taubat. Disyariatkan kepada kita pula solat sunat awabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, awabi membawa arti berulang-ulang kali bertaubat, juga membawa arti hamba Allah yang sentiasa merujuk kepada Allah, merujuk kepada Allah, merujuk kepada Allah. Kalau kita sebagai seorang ketua kampung,
maka kita nak majukan kampung, kita mohon dengan pejabat daerah, peruntukkan. Pegawai daerah buat tak faham, wakil rakyat entah ke mana. Jadi mesyuarat pembangunan daerah, permohonan kita tu tak dilayan. Maka kita pun mesyuarat JKK kampung, kita nak buat surat susulan. Dalam surat susulan tu dan surat songsongan tu, apa yang ditulis? Merujuk kepada permohonan kami. Songsongan pertama. Buat lagi, merujuk kepada permohonan kami. Sekian hari bulan. Songsongan kedua. Merujuk kepada, masih merujuk saja, merujuk sampai songsongan yang ke-10. Maka diberilah bajet, iaitu tapak permainan kanak-kanak aja. Kita nak tapak kubur di kawasan perumahan, rupanya dibagi tapak permainan kanak-kanak. Contoh, merujuk kan. Kalau kita buat surat, kita akan tulis rojokkan kami, rojokkan Tuhan. Jadi istimewanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberi peluang untuk senantiasa merujuk kembali kepada Allah. Merujuk kembali kepada Allah. Awabin, berulang-ulang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita umat akhir zaman berulang-ulang melakukan kesilapan, berulang-ulang melakukan kesalahan. Ya, bukan semestinya maknanya dah bertaubat tak mengulangi lagi. Ya, kelemahan kita. Dah taubat, patah balik buat jahat. Wal-i'yazubillah. Tak nak patah balik itu bukan perkara yang mudah. Kerana kita tak lari daripada menerima bisikan serangan syaitan. Wal-i'yazubillah. Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan, itulah jalannya masari'as su', memelihara diri daripada apa jua bentuk serangan-serangan kejahatan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sana'iul ma'ruf. Rasulullah suruh kita penuhkan masa kita. Lepas ni buat ini, lepas buat ni buat ini. Pastikan kita penuhi jadual hidup kita dengan semua kerja kebaikan yang bermanfaat. Sana'iul ma'ruf. Dengan itu masari'as su', kita dapat membentengi diri kita daripada serangan-serangan kejahatan. Syaitan ni dia sentiasa serang kita. Pelbagai cara dia serang manusia. Dia serang pada setiap panca indera yang 5. Dia serang penglihatan mata kita, dia serang pendengaran telinga kita, dia goda penglihatan mata kita, dia goda pendengaran telinga kita. Dia serang, dia goda deria rasa lidah kita, deria sentuhan tapak tangan, tapak kaki kita. Dia serang deria hiduan hidung kita. Wal-i'yazubillah. Walhamdulillahi ala dhalika. Segala puji bagi Allah atas yang demikian, agar sentiasa memelihara hamba-Nya daripada apa jua bentuk kejahatan. Persalahan orang yang ghalib, orang yang kebiasaan atas dirinya itu, kasih ia akan maksiat. Kalau orang yang dah berindu-rindu dengan maksiat, ketagih dengan maksiat, dan kuat ia mengerjakan dia dengan ketiadaan taubat, wah, dahlah merindu-rindu dengan kejahatan kemaksiatan, ketagih dengan kejahatan kemaksiatan, tak nak bertaubat pula, maka terkadang datang mati atasnya dahulu daripada taubat. Paling ditakuti mati dulu, tak sempat bertaubat.
Wal-iyazu billah. Maka di tempat akan dia syaitan pada ketika itu, syaitan berjaya menyesatkan diri seseorang. Takut disambarnya akan dia pada demikian kesusahan. Wal-iyazubillah. Ya. Maknanya syaitan sentiasa cari peluang untuk menyesatkan manusia dalam apa jua cara. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi beri perumpamaan asyaitan kadhibi iza dafa'at min janibin dakhalat min janibin ukhra. Syaitan itu seperti serigala. Kiranya kamu dapat menahan terkaman serigala dari sebelah hadapan, maka serigala akan terkam kamu dari sebelah belakang. Itulah syaitan, seperti serigala, tak pernah berputus asa. Dia akan terkam dari hadapan, tak berjaya diterkam dari belakang, tak berjaya diterkam dari kiri, tak berjaya diterkam dari kanan, tak berjaya diterkam dari atas, tak berjaya diterkam dari bawah. Setiap penjuru diterkamnya kita. Itulah dia serigala. Itulah dia syaitan yang durjana. Dia terkam kita dari segenap penjuru. Dia tak kasih peluang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tak kasih peluang. Serigala, dia mampu terkam daripada segenap penjuru. Wal-iyazubillah. Orang kaya, syaitan ada terkamannya tersendiri. Orang miskin ada terkamannya tersendiri. Dia ada taktik dia. Untuk orang kaya 3-3, 3-4-3. Untuk orang miskin 4-4-2. Dia ada kaedah dia. Tuan-tuan, kalau orang kaya nak terkam cara mana, orang miskin nak terkam cara mana? Wal-iyazubillah. Akhirnya kita sesat. Apabila sesat, su'ul khatimah, seburuk-buruk kesudahan. Maka nyatalah celakanya telah berlindunglah kami dengan Allah. Nyatalah kecelakaan. Mohon mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darakis syaqa, kedudukan yang keji, lagi hina. Berlindunglah kami dengan Allah bagi manusia pada ketika matinya. Dan terkadang ada ia hamba itu istiqamah sepanjang-panjang umurnya, kemudian berubah dan bertukar apabila hampir ajalnya, dan keluarlah ia daripada jalan istiqamahnya. Maka adalah yang demikian itu sebab bagi su'ul khatimah dan kecelakaan kesudahannya, seperti barang yang jatuh apa yang telah berlaku bagi iblis dan Barsisa al-abid. Siapa sangka Barsisa yang hidupnya sentiasa dalam ibadah, akhirnya kecundang. Nas'alullah ta'ala an yakhtimu lana wa lakum bi husnil khatimah. Kami mohon kepada Allah, kita minta rayu kepada Allah bahawa disudahkan, ditamatkan hidup kita ini, hidup kami dan hidup kamu sekalian dengan sebaik-baik kesudahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Allah sebut dalam Al-Quran doa hamba pilihan Allah. Siapakah hamba pilihan Allah? Hamba yang istimewa di sisi Allah. Doanya kepada Allah, wahai Tuhan kami,
La tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah kami mendapat petunjuk. Dah dapat petunjuk, janganlah digelincirkan hati kami ke jalan kesesatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apapun Imam Ghazali menyatakan, man hasuna bidayatuhu hasuna nihayatuhu. Orang yang elok di permulaan, eloklah di kesudahan. Jarang elok di permulaan, buruk di kesudahan. Kecuali di permulaannya itu ada yang tak kena. Itu je. Kalau dia benar-benar elok di permulaan, eloklah di kesudahan. Tapi kenapa elok di permulaan, buruk di kesudahan? Ada yang tak kena pada permulaan itu sendiri. Walaupun dia mulakan dengan sesuatu yang elok, tetapi ada di situ unsur-unsur, perkara-perkara yang luarannya nampak elok, tetapi dalamannya bersalahan, menyalahi dengan yang sebenar. Lazimnya begitu. Kerana kebenaran ni dia nak tiga. Benar di hati, benar di lidah, benar pada perbuatan. Baginda Ibrahim alaihissalam itu tokoh kekasih Allah yang istimewa, kerana Allah Ta'ala perakukan baginda Ibrahim alaihissalam seorang rasul yang benar hatinya, benar lidahnya, benar perbuatannya. Ditakuti benar lidahnya, benar perbuatannya, tidak di hatinya. Ataupun benar di hatinya, ya, benar di lidahnya, tetapi tidak benar pada perbuatannya. Berdasarnya dia kena ketiga-tiga ni, benar di hati, benar di lidah, benar pada perbuatan. Sebab itu maknanya apabila kita bertalbiyah itu, sumpah setia sebagai seorang tetamu Allah, dalam lafaz talbiyah yang kita lafazkan, di situ sebenarnya membentuk kesucian hati, membentuk kesucian lidah, membentuk kesucian amalan. Kenapa? Itu rahsia lafaz talbiyah. Lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sumpah setia itu tujuan kita melafazkan talbiyah tu nak cuci hati, nak cuci lidah, dah memang lidah mentalbiyahkan, nak cuci perbuatan kita sebagai seorang tetamu Allah, agar ya Allah restui, Allah akui kita ini tetamu yang benar hatinya, benar lidahnya, benar perbuatannya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Baginda Ibrahim itu diakui sebagai seorang yang benar hatinya, benar lidahnya, benar perbuatannya, dan seterusnya. Nabi pilihan. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum
Ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.